Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita diberi ruang dan kesempatan untuk berkumpul pada malam ini dalam majlis vaksin, mitos atau fakta. Sebelum kita mulakan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan bagi memohon agar majlis ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, majlis menjemput saudara Wan Muhammad Izharul Hasan, pelajar diploma tahfiz dan bahasa Al-Quran untuk mengetuai bacaan doa. Dengan hormatnya dipersilakan. نبدأ بسورة الفاتحة. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wan Muhammad Izharul Hasan. Semoga bacaan doa itu tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati penceramah jemputan kita pada malam ini, Encik Muhammad Syafiq bin Yusof, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Yang berusaha Tuan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Al-Quran Terengganu, Muhammad Nur Izzuddin bin Norizan, Barisan Esko Majlis Perwakilan Pelajar, serta mahasiswa dan mahasiswi KQT sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di dalam majlis ini melalui medium Google Meet bagi menjalankan sebuah program webinar yang bertajuk Vaksin, Mitos atau Fakta yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita, Encik Syafiq bin Yusof. Duduk sekawan si burung unta tepi keramat di waktu malam. Padamu Tuan, kami meminta, kata azimat pemula kalam. Dengan ini, majlis menjemput Encik Syafiq bin Yusof bagi memulakan sesi webinar kita pada malam ini dengan penuh hormat dipersilakan. Okay, terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Semua boleh dengar ke dengan clear suara saya? Boleh. Okay, saya buka slide dulu kan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua boleh nampak slide saya? Boleh. Ke tak nampak? Boleh Okey, baik. Pertama-tamanya marilah kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kita sama-sama belajarlah pasal vaksin, mitos dan fakta. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada barisan Majlis Perwakilan Pelajar MPP Majlis Perwakilan Pelajar, betul ya, Kolej Quran Terengganu atas jemputan untuk saya berkongsi apa yang saya tahulah tentang vaksin ni. Sebenarnya dok start sangat kalau cakap online ni, rasa macam cakap seorang aja. Tapi saya cubalah bagi yang terbaik untuk bagi pemahaman kepada adik-adik semua pelajar ke sini ke ada juga cikgu-cikgu ataupun lecturer ke? Ada pelajar sahaja. Ada pelajar Okey. Sebelum saya mulakan sesi saya pada hari ini, suka saya ucapkan tahniah kepada barisan Urustia ataupun barisan Perwakilan pelajar. Perwakilan pelajar ni. Setakat ni saya berhubung dengan Ni Aisyah kenapa nama? Kan? Saya Ni Aisyah. Saya ucapkan tahniah lah. Maaf jugalah kadang-kadang tu mesej lambat pada semua tu, maklumlah kerja ni. Tapi alhamdulillah dapat juga kita sesikan pada malam ini untuk kita berkongsi vaksin mitos dan fakta ni. Sebelum saya masuk ni juga ni, saya ucapkan tahniah jugalah atas tuan-puan semua, adik-adik semua dalam buat program-program ni. Sebelum saya start ni juga, saya dulu pun masa belajar dulu di UIA pun banyak terlibat dengan persatuan-persatuan gini. Jadi kadang-kadang bila adik-adik semua ataupun budak-budak belajar SPM ataupun baru nak masuk universiti, banyak ramai hak tanya saya, kenapa hak kita perlu buat masa kita belajar ni, kenapa ada nasihat ke tak? Nasihat yang biasa saya share dengan adik-adik hak nak masuk PEXA, hak nak masuk universiti ke, nak masuk college ke, apa-apa pun, banyakkan libatkan diri dengan persatuan-persatuan. Ataupun paling kurang pun banyak libatkan diri dengan jemaah. Paling kurang pun usrah lah. Maksudnya daripada sinilah kita belajar management, kita belajar leadership, kita belajar cara buat keputusan yang betul, kita belajar cara nak manage people, public relation dengan orang, dan benda-benda ni lah yang kita bawa bekal untuk kita nak kerja esok-esok. Maksudnya kayak gini, bila zaman-zaman sekarang semua dah tahu kan, nak cari kerja payah, nak cari course tu doktor pun payah ni, nak cari kerja walaupun belajar 4-5 tahun pun. Tapi bila masuk kerja, majikan hak pertama sekali hak check, dia tengok file CJ kita tu, hak ni pernah jadi presiden, pernah terlibat program ni, hak tu learning diberi keutamaan. Jadi baguslah tuan-puan, adik-adik semua yang daripada Majlis Perwakilan Pelajar ni libatkan diri secara aktif dalam program-program sebegini, dalam program persatuan dan sebagainya, dan benda-benda yang kita belajar nak buat bekal untuk polish kita punya soft skill ataupun kemahiran kita untuk kita bawa ke alam pekerjaan esok-esok, insya-Allah. Itu selingan lah sebelum saya start dengan topik kita pada hari ini. Kalau nak cakap pasal tips belajar ni panjang cerita pula. Okey, tajuk yang diberi kepada saya tentang vaksin. Kita tahulah pasal vaksin ni start daripada COVID pandemik tahun lepas, dan kita start dengan vaksinasi pada tahun ni, banyaklah cerita-cerita dan sebagainya. Jadi tugas saya lah di bahagian pengetahuan farmasi untuk bagi penerangan. Kita tengok macam-macam benda dalam WhatsApp, dalam dalam WhatsApp, dalam Facebook, media sosial dan sebagainya. Banyak benda hak tak betul daripada betul, gitu kan. Jadi kita tujuan undangan ataupun usaha daripada MPP ni baguslah untuk bagi penerangan kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan kita bagi pencerahan dan akhirnya boleh sebarkan ataupun boleh betul hak mana-mana orang kampung, anak mak ayah, adik kakak semua
semua tu supaya dapat pencerahan maklumat yang betul daripada ahlinya. Okay. Sebagaimana yang kita tahu vaksinasi ni kita start daripada awal tahun ni lah, dan alhamdulillah telah berjaya program imunisasi kita ni, dan sekarang kita dalam fasa booster dose lah untuk dos yang ketiga. Okay, sedikit pengenalan kepada diri saya Muhammad Syafiq bin Yusof, KPPK di bahagian Pengurusan Farmasi JKN Terengganu. Kalau ikut situ saya jaga bahagian seksyen penggunaan ubat berkualiti. Maksudnya kalau program-program komuniti, program-program maksudnya nak tahu pasal maklumat ubat tu, biasa dalam negeri ni saya lead lah. Jadi lepas-lepas ni walaupun bukan aktiviti vaksin, tapi nak berhubung ataupun nak kerjasama lagi dengan bahagian kesihatan ni, khususnya bahagian ubat, boleh lagi berhubung dengan saya untuk buat program-program yang akan datang. Okey, sedikit sebelum kita masuk pasal vaksin ni, sebelum kita masuk tentang mitos atau fakta ni, suka saya nak bagi pengenalan dulu apa vaksin tu. Kita tak mau masuk bab COVID lagi ni. Kita pasal vaksin je. Kalau dok kenal vaksin ni benda, lagi takut lagi dok faham akan banyak lagi pasal vaksin ni. Okey. Apa itu vaksin? Vaksin ni mengandungi antigen, jujukan genetik RNA, viral vektor ataupun subunit protein yang diperoleh daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Sini ada tak orang ambil masa sekolah dulu, ambil biologi? Ke semua daripada sekolah agama belaka? Boleh ada siapa respon? Ada ambil biologi, ada ambil bio belaka itu kan? Masa SPM kan? Ada kan? Ingat lagi tak pasal SPM biologi itu? Ke tak ingat dah? Sama-sama. Sama-sama. Okey, tak apalah. Kalau kita ada ilmu biologi itu, mudahlah untuk kita terang sikit. Okey, mudah cerita vaksin ni benda apa? Okey, vaksin ni benda vaksin tu dia ada sama ada antigen ataupun jujukan genetik RNA ataupun viral vector atau subunit protein. Maksudnya daripada virus. Contohnya kita nak cakap pasal COVID lah. COVID ni nama penyakit COVID-19. COVID-19 tu COVID tu coronavirus. 19 tu asal usul daripada jumpa mula-mula COVID-19 ni tahun 2019, nama COVID-19. Okay, COVID-19 ni nama penyakit, nama virus dia SARS-CoV-2, SARS-CoV coronavirus 2. Itu nama virus dia. Nak senang cerita, vaksin contohnya vaksin SARS-CoV-2 ni kita ambil sikit daripada SARS-CoV-2 virus ni, sama ada kita ambil daripada vektor dia, struktur kita bayang masa kita biologi itu kan. Struktur virus tu kita ambil sama ada kita ambil subunit protein dia ke, atau kita ambil genetik RNA dia sikit ke, atau kita ambil vektor dia sikit je, ataupun kita ambil sutir-sutir virus SARS-CoV-2 tu tapi hot lemah dah, kita buat masuk dalam badan manusia. Jadi supaya kita punya immunity tu kena dah virus ni. Lepas ni jahat ni, lepas ni dia masuk, badan kita standby dah untuk kita serang virus tu. Itu secara asasnya vaksin ni. Okay, fungsi vaksin ni apa? Antigen dalam vaksin ni, ini namanya antigen lah. Antigen vaksin ni berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan. Maksudnya apabila badan kita kena dah tu, maksudnya simpan dah maklumat virus tu dalam badan kita, jadi sistem ketahanan badan kita ni boleh membentuk imuniti, boleh bentuk askor dan sebagainya. Maksudnya bila ada jangkitan atau serangan virus tu, standby dah untuk lawan. Gitu. Okay, nampak setakat ni boleh faham tak? Ada tak faham ni? Kalau tak faham ni, kena betul hot ni dulu baru faham hot lepas ni. Faham ke tak? Faham. InsyaAllah. Kalau tak faham, tanya lalu kan. Nak tanya lalu pun tak apa, nak tanya bila habis pun tak apa. Okey, maknanya saya cakap buat dia lah. Vaksin tu melalui antigen. Antigen ni apa? Tujuan dia untuk rangsang sistem pertahanan badan kita dan juga kejap saya nak pasang bateri kejap. Okey, sama ada tujuan dia untuk merangsang sistem pertahanan badan kita, lepas tu lalu membentuk immunity ataupun immunity lah kepada jangkitan penyakit tu.
Dan sebagaimana saya kata tadi, sama ada dia ada sebahagian daripada keseluruhan struktur virus tu ataupun yang dimatikan ataupun yang dilemahkan. Okey. Sejarah perkembangan vaksin. Ni saya sebelum kita pergi lanjut tentang vaksin ni, suka saya terangkan dulu sejarah dia. Kadang-kadang learning bila start orang nak start vaksin COVID-19 ni, jadi orang mari takut, mari ni halal ke tak, bahaya ke tak. Baru orang sedar benda apa vaksin tu. Sedangkan vaksin tu kita start kita beranak pun kita cocok vaksin dah. Macam-macam vaksin dah masuk dalam badan kita. Okay, yang kita saya lagi pergi laju sikit yang ni, sejarah dulu tahun 1350 dulu. Ada wabak pertama namanya cacar atau smallpox. Masa tu ada virus ni, lepas tu wabak ni menular di USA 1625. Lepas tu ada seorang ni namanya John Pfister tu, dia perasan kalau dia cacar banyak jenis semua cacar. Lepas tu dia perasan tahun 1768 ni, orang putih ni nama John Pfister ni, dia perasan kalau orang kalau orang kena cacar lembu, dia selamat. Maksudnya cacar ni nama virus tu lah. Kalau ambil virus lembu tu, dia selamat daripada jangkitan cacar hok tengah berwabak situ tu. Jadi dia pun terah orang ni cuba ambil budak ni, ambil cacar lembu hok dia perasan orang hok kena cacar lembu tu selamat dari wabak ni, dia pun ambil cacar lembu tu, dia letak kat budak tu, biar budak tu kena cacar lembu tu, dan akhirnya dia buat kajian budak tu selamat ataupun tidak dijangkiti oleh wabak tu. Jadi dia pun kata mesti membuktikan yang jangkitan tu disebabkan oleh mikroorganisma. Lepas tu dia pun ambil pula bakteria ni. Dia pun hari tu dia jangkitkan dengan wabak cacar lembu tu. Dia pun ambil 2 bulan dengan dia punya bakteria tu, namanya chicken cholera untuk kali pertama. Tu tahun 1879 itu. Masa tahun 1879 juga kumpulan anti vaksin mula bertapak. Maksudnya lama dah, bukan learning baru anti vaksin ada ni. Tahun 1879 dulu ada dah kumpulan anti vaksin ni. Dan ada seorang lagi saintis ni, dia cuba lemahkan wabak lain pula, wabak rabies pula untuk kali pertama. Lepas tu dunia dikejutkan dengan typhoid pula. Lepas tu virus polio pula mari 1908. Lepas tu Spanish flu pula. Spanish flu ni lebih kurang macam COVID-19 ni. Mula menyerang 50 juta orang masa tu. Mati di seluruh dunia Spanish flu 2018. Betul-betul 100 tahun yang lepas ada Spanish flu ni. Lepas tu vaksin BCG untuk jangkitan. Kita pun jumpa vaksin BCG yang ni untuk tuberkulosis, untuk penyakit TB. Kita pun cocok 2 kali BCG kan masa lepas tu vaksin polio pula. Tadi tahun 1896 banyak penyakit polio ni beramai berpuluh ribu orang mati. 1953 baru jumpa vaksin polio. Okey, waktu 1964 pula wabak rubella pula menyerang. Macam-macam wabak lah kita kan. Ujian belaka ni. Cik Syafiq, maaf Ya. salah. Slide tak gerak. Slide tak gerak. Hmm. Di start mana tu? Sekat dekat mana tu? Dia macam dia tunjuk muka depan je. Yang vaksin itu dan fakta tu je. Oh ya ke? Okey. Kejap ni. Kan aku buat slide gerak ni. Kalau gini je gerak tak? Kalau gini Gerak. nampak tak? Pernah juga kalau pakai Google Meet dia kadang-kadang hijau ni. Saya besarkan sini dah, nampak tak? Nampak. Kejap. Nampak saya pakai gini dah. Tak pernah juga buat ni dia jadi tu. Gerak tak ni?
Juga tak ke tu Dia mesti dekat pengenalan. pengenalan juga. Tak ada lah. Memang kena buat besar gini. Ini Enggak. tak okey saya bagi lah. Okay, ni pengenalan tadi. Ni saya cerita pasal sejarah tadi. Pasal sejarah tahun 1790 ni. Sampailah ke polio 1953, lepas tu wabak rubella pula 1940. Rubella orang lelaki ke perempuan cocok rubella ni? Puang. Perempuan lah. Kan ada orang lelaki cocok rubella. 1964 wabak rubella pula cocok serang. Lepas tu startlah 1967 sebab banyak betul-betul kan. 1921 TB, 53, 64 rubella pula. Lepas tu WHO keluarkan Global Smallpox Eradication Program. Maksudnya start keluar dah imunisasi program ni lah. Lepas tu 1969 vaksin rubella ditemui. Lepas tu WHO isytiharkan jangkitan cacar berjaya dihapuskan sepenuhnya 1980. Sebab tu orang putih ni, lepas tu ada seorang ni, dia kaitkan vaksin MMR dengan autisme. Biasanya golongan anti vaksin dekat Malaysia ni, dia pakai buah ni buah Andrew Wakefield ni. Sel anti vaksin ni dia sebelum COVID-19 ni dia wujud. Maksudnya dia tidak setuju dengan program imunisasi hok cocok ke budak-budak dekat Malaysia ni. Dia kata bahaya semua tu, dan biasanya dia guna hujah Andrew Wakefield ni. Andrew Wakefield ni dia terbitkan jurnal, dia kata vaksin MMR ni kaitkan dengan penyakit autism. Lepas tu lepas diterbitkan tu, lepas tu penerbitan The Lancet ni ditarik semula jurnal tu, dan orang putih tadi tu, penggaji tu dikenakan tindakan sebab tipu. Sebab maksudnya dia penipu lah, ada penipuan lah di dalam penerbitan yang dijalankan pada 1998 tu, dan membayar bayaran semua tu. Lepas tu virus Zika tahun 2015. Lepas tu start pada polio tadi tahun 1980 kan, kita start dengan polio. Virus polio tu terus menurun sehingga 99%. Kita vaksin polio siapa kita tak cocok daripada baby kan, cocok. Siapa lah vaksin polio tak ada kes. Sehingga 99% turun, dekat Malaysia pun tak ada terus kes polio ni, kita dok dengar dah. Vaksin lepas tu Disember 2019 start jangkitan COVID-19 pertama dikesan di Wuhan, China kan masa tu. Lepas tu kes pertama dikesan di luar negara China, ni COVID-19. Lepas tu kes pertama dikesan di Malaysia COVID-19, dan vaksin COVID-19 pertama diteruskan Disember 2020. Lepas tu COVID pertama didaftarkan secara bersyarat di Malaysia. Dan kajian vaksin masih berkembang. Maksudnya vaksin ni bukan masa COVID ni je ada. Daripada tahun 1350 lagi perkembangan vaksin ada, dengan pelbagai macam-macam penyakit, macam-macam wabak hok turun, Allah Ta'ala turun ke kita ni, kita dengan vaksin ni lama dah. Bukannya maksud sekarang learning baru ada, nak kata dok boleh ke bahaya semua tu. Dari dulu lagi ada. Okey, saya tunjuk gambar pula macam mana vaksin ni. Okey, badan kita ni memang mudah dijangkiti virus dan bakteria. Ada sekeliling kita ni memang ada penuh dengan virus dan bakteria. Kat mana, dekat sudu atau dekat eskalator ke, semua ada kuman, ada bakteria belaka. Jangan mudah orang tu hak mai semua, hak mai demam semua tu. Maksudnya bila demam semua tu tindak balas badan kita lah. Maksudnya badan kita tu sihat lah kalau kita demam semua tu. Dia tindak balas dengan keadaan virus ataupun bakteria hak mari. Dan perlu diingat juga, virus lain, bakteria pun lain. Virus lain, bakteria lain. Kalau virus, kita ubat dengan antivirus. Kalau bakteria, kita ubat dengan antibakteria. Ataupun nama lainnya, antibiotik. Jadi kebanyakan kita hak rasa sesama ataupun demam ataupun batuk, mari klinik tu kebanyakannya biasanya sebab virus. Influenza semua tu kan. Tapi bila virus tu, kalau kita pergi klinik kot, kita demam, lepas tu doktor kata awak demam tinggi ni, ini virus ni, doktor pun ubat demam.
Jangan minta antibiotik. Apa doktor antibiotik dok baik ada demam kita. Tu maksudnya bukan sebab bakteria lah. Kita doktor ada dah kita punya IZ score nama je, ataupun nak bezakan hot ni demam ni sebab nyakit virus, demam ni sebab nyakit bakteria. Ataupun demam batuk semua ni nyakit virus, demam batuk semua ni nyakit bakteria. Kita boleh beza dah tu. Jadi hot nyakit bakteria saja yang boleh kita bagi antibiotik. Hot mana hot nyakit demam semua hot disebabkan virus ni kita bagi ubat demam je. Maksudnya virus tu kat gigi tak ada, ia baik sendiri kat gigi. Ia baik sendiri. Jadi ni kena betul ni, sebab kadang-kadang kita ni kalau pergi klinik, kalau dok antibiotik kat kita rasa macam dok cukup je ubat. Sedangkan kita benda tu tak perlu untuk kita. Faham dan bila kita kena antibiotik, contohnya makan antibiotik, doktor kata makan antibiotik ni sepijit 3 kali sehari, kena makan sampai 5 hari. Kalau baik dah demam, kena habis tak 5 hari tu? Ada siapa-siapa boleh jawab ke kena baik demam berhenti makan? Ada siapa-siapa boleh jawab? Habis ke? Ada siapa jawab tadi? Habis. Pandai. Ada siapa nama benda tu? Kalau duduk depan saya bagi hadiah dah ni. Tak boleh nak tu hadiah ni. Maksudnya kena perhabis lah. Sebab apa? Sebab virus ataupun bakteria ubat sukatan kita beri makan tu cukup dah. Cukup dah untuk 5 hari tu cukup untuk mematikan kumbang ataupun bakteria yang ada dalam badan kita tu. Jadi kita kena itulah, kena makan perhabis ikut arahan doktor ataupun bidang farmasi. Okey, bila kita jawab ni, kita cakap pasal virus. Bila kena virus, badan kita akan bertindak balas. Bila badan kita bertindak balas, kita akan bagi demam, semua untuk lawan tu. Bagaimana sistem imun bertindak? Okey. Ni zaman kita belajar biologi dulu kan. Dalam badan kita ada macam-macam sel, 30 trilion sel. Sel badan kita ni benda di badan dalam badan kita. Okey, bila tu kumbang mari virus mari, dia akan duduk banyak dalam badan kita, dalam sel benda di dalam badan kita ni penuh dengan virus ni ataupun kumbang virus ni penuh dalam badan pun. Kalau bakteria pun bakteria, kalau virus pun virus lah. Lepas tu kalau kita ambil darah tu, dia ada atas sekali tu total white blood cell, total sel darah putih. Sel darah putih tu maksudnya jangkit tempung tinggi. Bila serang dalam badan banyak-banyak ni, kita punya sel pertahanan badan pun diaktifkan. Maksudnya virus mari ni. Lepas tu kita pun akan merangsang sel pertahanan badan untuk bunuh virus ni. Okay? Bila nak bunuh virus ni, dalam pada masa yang sama maklumat tentang virus tu akan disimpan dalam badan kita. Maksudnya virus ni pasal gini ni. Lepas ni kalau memari lagi, sistem pertahanan badan kita akan bertindak dengan lebih baik. Maksudnya virus tu dia kena dah. Dan maklumat itu akan digunakan semula. Maksudnya kalau ada jangkitan kemudian dia akan jangkit akan serang lagi. Dan sel pertahanan akan hasilkan banyak-banyak antibody. Yang maksudnya dia kena dah kita punya virus tu. Jadi sel pertahanan badan akan hasilkan antibody yang banyak. Bila masuk mari sekali lagi, dia akan serang. Apalah bunuh ke. Sebab itulah vaksinasi ni, penyakit-penyakit bagaimana vaksin membantu, dia kaedah yang efektif untuk merangsang pertahanan badan ni. Maksudnya dia perangsang sistem imun. Lepas tu dia nak mendapatkan maklumat tentang virus atau bakteria dan menghasilkan antibody. Dan suntikan vaksin ni dia akan melindungi badan daripada dijangkiti bakteria atau virus penyebab penyakit-penyakit yang berbahaya. Sebab itulah kita ambil tu, kalau polio, penyakit polio, vaksin polio tu, maksudnya semua ni polio ke rubella ke, kita ambil benda tu, virus tu yang dah dilemahkan ataupun sebahagian dulu tu ingat data dalam badan virus tu dalam badan kita simpan-simpan. Jadi kalau ada jangkitan tu kita boleh halang siap-siap. Dan hasillah jadilah imuniti kelompok. Maksudnya bila ramai dah kena vaksin ni, semua vaksin dah ni, jadi penyakit tu ataupun virus tu tak boleh hinggap. Kalau contohnya 10 orang ni, 10 tak ada vaksin tak. Duduk orang ni, dia pun biak banyak-banyak jangkit ke orang ni pula. Lepas tu biak banyak-banyak jangkit ke orang ni pula. Jangkit ke orang ni pula. Kalau lah contohnya dalam ramai-ramai ni 8 orang vaksin, 2 orang tak vaksin sebab contohnya dia ada sihat, ada contohnya alasan alergik ke benda-benda,
penyakit vaksin virus tu pergi kat orang ni pun lemah dah hak, sebab dia ada vaksin dah. Virus tu lemah dah. Pun jakit walaupun lemah tapi dia tetap boleh menjangkiti orang lain, tapi dalam keadaan lemah dah. Pun jakit ke orang ni pula lagi lemah pun mampu. Habis situ je. Itu maksudnya herd immunity. Maksudnya dia tak dapat bersebar dalam antara kita ni, antara orang ramai-ramai ni. Sebab apa? Sebab dia herd immunity kelompok. Ramai dah kena vaksin. Jadi virus tu tak boleh nak tersebar dengan cepat dalam ramai ni. Kalau dah semua-semua tak vaksin, ni jakit kau ni pula, jakit kau ni sekejap je. Dalam masa sehari ni semua tu dah. Kalau 10 orang, 8 orang vaksin, ni jakit kau ni kau lemah. Ni lemah habis dah mampu situ, habis hayat vaksin virus tu. Faham dah kan? Immunity kelompok kan? Itu tujuan dia, kita nak memberi vaksinasi kepada seramai mungkin orang. Even orang hak gelandangan lah ni pun, dekat stesen bas tu pun, kita tanya nak cocok tak, cocok citula. Orang hak tak ada rumah, tak ada tukang. Maksudnya seramai mungkin orang kita nak vaksinkan. Jadi golongan tujuan kita nak vaksin kelompok juga sebab kita nak melindungi orang-orang ni. Yang pertama warga emas. Sebab tu dalam program imunisasi COVID-19 kita, mula-mula sekali kita cocok siapa? Frontliner, betul tak? Frontliner, golongan barisan hadapan. Sama ada kita lah orang kerja farmasi, doktor, misi semua-semua, sebab kita berhadapan dengan virus ni, dengan jangkitan-jangkitan ni. Lepas siap je ni, kita pun bagi kita bagi keutamaan kepada warga emas ataupun orang yang komorbid, maksudnya orang yang ada penyakit jauh tinggi macam ni. Sebab apa? Sebab orang-orang ini lagi mudah untuk dapat penyakit berjangkit. Maksudnya kalau kena virus ni, contohnya COVID-19 ni, golongan-golongan ni dah warga emas ataupun golongan-golongan yang ada penyakit ni dah yang cepat meninggal dunia. Biasanya hak meninggal dunia ni, orang kematiannya ramai di kalangan penyakit-penyakit yang ni lah, yang ada penyakit teruk dah kan. Kalau kita ingat tahun awal pertengahan tahun baru ni kan, sekali mati 300-400 orang, 200-300 orang. Bila kita tengok kaji latar belakang tu, memang kebanyakannya lah, kalau boleh 80, 70, 80, 90%, hak ni nyakit ni, hak ni ada nyakit ni, hak ni ada nyakit ni. Kebanyakannya memang ada penyakit ataupun warga emas hak tua dah. Yang kedua, kanak-kanak. Kanak-kanak pun berisiko untuk dapat penyakit berjangkit. Tetapi kalau ikut COVID ni, setakat ni dia orang kata memang mudah dijangkiti, tapi tidaklah sampai banyak sangat angka kematian yang membimbangkan di kalangan kanak-kanak ni. Dia banyak kematian tu di kalangan warga emas dengan orang yang ada penyakit lain. Ni kanak-kanak ni contoh untuk penyakit-penyakit lain, untuk virus-virus lain lah. Dan juga immunocompromised. Immunocompromised ni maksudnya, maksudnya immunity, ketahanan badan. Compromise ni maksudnya kita punya ketahanan badan tu kurang. Contohnya orang penyakit HIV, maksudnya sistem pertahanan badannya kurang, askor dalam badan dia dah orok dah. Maksudnya kalau ada penyakit-penyakit ini, mudahlah prognosis dia ataupun kita takut ke kematian lah. Maksudnya teruklah kalau sekali kena tu, kalau orang-orang immunocompromised ni. HIV, orang penyakit SLE, orang penyakit kanser dan sebagainya. Ini orang-orang sistem pertahanan badan dia lemah. Jadi kita kena lindungi orang-orang ni. Okey. Dan apa kepentingan imuniti kelompok? Berupaya untuk melindungi yang tidak boleh menerima vaksin tetapi berisiko dijangkiti bakteria. Ini saya tengah letak dia kan. Itu tujuan dia. Kita vaksinkan seramai mungkin supaya kita membentuk imuniti kelompok untuk melindungi orang-orang yang tak boleh vaksin ni. Dan juga orang-orang yang mudah kena jangkitan. Sebab tu namanya lindung diri, lindung semua. Bila kita melindungi diri dengan cocok vaksin ni, kita juga dapat melindungi semua dengan imuniti kelompok ni. Ni saja saya tunjuk jadual imunisasi COVID-19. Takut ada orang tak perasan. Kadang-kadang orang bila mesej ataupun bila komen kat Facebook tu, vaksin Yahudi, vaksin ni bahaya ni. Sedangkan dia sendiri tu dari beranak pun cocok vaksin dah sebenarnya. Takut lupa. PCG, Hep B dos, detect dos 1 ni 3 bulan ni semua orang cocok ni. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan cocok ni pula 9 bulan. Ni untuk kawal penyakit terdahulu lah ni. Penyakit-penyakit yang saya terang sejarah tadi kan, mari rubella, bagi ni. Sebab tu kita tak dengar lah orang yang meninggal penyakit
polio, penyakit measles, cacar, kita tak dengar dah orang meninggal sebab walaupun dulu puluh ribu, ratus ribu macam sekarang macam COVID-19 ni, ramai orang meninggal tu. Tapi selepas pada tu kita jumpa dah vaksin tu, lepas tu cocok sama budak-budak ni. Jadi alhamdulillah kuasa Tuhan tak ada dah virus tu. Tapi mari pula vaksin ujian Allah turun makhluk dia ni nama SARS-CoV-2 COVID-19 ni. Jadi kita tak tahu akan datang nak kena cocok 2 tahun sekali ke dan sebagainya. Hak tu masih dari dalam kajian. Yang penting kita serah pada yang pakar lah, kita serah pada saintis apa-apa semua tu, nak buat apa yang terbaik untuk kita sebagaimana vaksin-vaksin yang dah berjaya sebelum-belum ni. Kita tak ambuh lah. Kita nak juga semayang rapat semula, nak juga salang, cium tangan semua-semua tu kan. Jadi sampai bila kalau kita duk baloh ni, duk boleh bahaya ni. Tapi pada yang sama kita duk berikhtiar untuk bebaskan kita semua ni daripada COVID-19. Okey, ni kesan adverse susulan imunisasi. Maksudnya AEFI. Semua cocok belaka dah kan? Ada lagi tak cocok ni? Di KQT ni. Tak ada. Semua yang berada di college semua dah full 2 dos. Semua dah 2 dos Ya. Hari tu ada tak lepas cocok ada hak demam teruk ke benda ke? Hak tak ingat bang langsung ke? Ada tak? Ada beberapa yang ada efek tu. Ada beberapa efek tak? Saya lepas dos pertama okey lagi, dos kedua demam sikit, dos ketiga baru ni 3-4 hari juga demam lepas dos ketiga gitu dalam bulan lepas. Dia namanya kesan adverse sesudah imunisasi. Maksudnya gejala yang dialami tu demam kesesama, demam, lemah semua tu selepas kita cocok dekat vaksin kita, cocok dalam badan kita. Tu biasalah tau, macam hak saya terang pada awal tadi dah. Badan kita ni bila masuk je benda hak serangan daripada tu, dia pun akan membentuk sistem pertahanan badan kan. Jadi dia kenal benda tu, jadi dia akan buat. Jadi orang kalau kajian Singapura tu kata lagi kuat demam kita tu, maksudnya badan kita bagus tu, maksudnya kita bersedia dengan lebih bagus untuk menghadapi serangan-serangan berikutnya daripada virus yang sebenar. Itu bagus tu, maksudnya demam, lemah dan sebagainya. Tetapi gejala yang dialami itu tak semestinya mempunyai hubung kait rapat dengan pengambilan vaksin. Itu kita ada kajian seterusnya. Tak semestinya berlaku lah. Maksudnya ada orang kena, ada orang tak kena. Tengok vaksin tu, orang ni kena demam, orang ni tak demam, orang ni kena bekak kelenjar, orang ni tak kena bekak kelenjar. Maksudnya bukan vaksin tu bukannya kesan sampingan direct daripada vaksin, tapi orang tu sendiri yang alergik ataupun tak sesuai dengan vaksin tu. Jadi dibagi dua. Yang pertama ringan, yang kedua serius. Kalau ringan ni macam demam, bekak, tempat cocok biasalah tu. Merah, macam budak-budak gitu juga, budak demam kan. Budak-budak nak cocok bayi 6 bulan semua tu, bila cocok tu kadang-kadang demam semua tu kan. Biasalah tu. Yang kedua serius. Lumpuh sawan ataupun anaphylaxis shock, reaksi alahan yang teruk. Yang ni maksudnya orang ni kira macam allergic terus dengan vaksin tu. Maksudnya dia tak boleh nak tu. Tapi dia ada juga kajian pula lepas pada tu kita akan buat postmortem dan sebagainya sama ada berkait terus dengan vaksin ataupun bukan disebabkan vaksin tetapi disebabkan diri dia sesuai dan sebagainya. Okey. Jadi apa yang perlu dilakukan kalau ada AFI, lapor terus kepada doktor masa cocok tu ataupun lapor dalam talian npra.gov.my conserve ataupun MySejahtera pun dia ada juga function untuk kita lapor side effect kita lepas kena kesan sampingan dan sebagainya. Boleh lapor situ juga. Dan kita akan kita memang hari-hari kita buat laporan. Setiap hari kita terima laporan daripada MySejahtera daripada sumber ni untuk kita buat pelaporan kepada NPRA ni. Ya. Jadi apa-apa pun bila kita ambil vaksin ni memanglah sambil kita deborkan kena ni kan, kena efek akan demam kan jadi gini kan, daripada kita memang kena timbang risiko kena AFI ni dengan kelebihan yang kita dapat bila ambil vaksin ni. Risiko dia memanglah kan demam kan semua-semua tu, tapi insya-Allah benda tu boleh sembuh segera.
Dan kelebihan dia takut kena penyakit yang berbahaya. Sebagaimana itulah contohnya hak dulu bila kita hangat sekejap hari tu bila AstraZeneca tu tak, AstraZeneca takut jadi blood clot. Blood clot daripada ataupun apa panggil dia, blood clot, pembekuan darah. Pembekuan darah dulu bising dekat asap karbon, kerana bahaya ni buat blood clot ni. Tetapi risiko untuk blood clot tu hanya berlaku satu dalam berjuta-juta. Maksudnya tipis sangat. Kes tu ada tapi sikit-sikit, tipis sangat maksudnya. Tipis sangat dan berbanding dengan kalau kita kena jangkitan COVID ni, blood clot tu memang boleh kata confirm kena. Dan ni kebanyakan orang kena COVID ni, kalau hospital-hospital ni, kebanyakannya lepas pada dia cocok, lepas baik 14 hari jangkitan COVID tu, lepas 14 hari keluar dari hospital tu, dia kena penyakit long COVID nama dia. Long COVID ni maksudnya penyakit long COVID ni ia terjadi kepada orang-orang yang berkena COVID dah. Maksudnya long COVID ni macam-macam, ya, sedok orok, batuk, yang juga ramai padanya kena makan ubat cair darah. Makan ubat cair darah sebab apa? Sebab dia kena penyakit pulmonary embolism. Maksudnya ada ketulan darah beku dekat saluran pernafasan sebab paru-parunya teruk darah. Memang sangat ramai yang kena blood clot tu. Jadi risiko hak ni lagi tinggi, lagi teruk daripada risiko hak blood clot hak beberapa kes dalam juta-juta kes tu hak dalam AstraZeneca tu. Jadi sebab tu kita kena timbang risiko ni dengan kelebihan ni hak mana kita nak ambil. Okey, jadi masuk, saya habis dah setengah jam, sikit lagi. Okey, masuk dengan imunisasi COVID-19 kemasaan. Ni vaksin yang kita ada, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan sebagainya lah. Tahap kebersanan 95%. Kadang-kadang orang kata saya nak Pfizer lah 95%. Kalau Sinovac 50, 60, 90, dok banyak mana tu takut dok rok. Sedangkan masa tu kali ikut awal-awal pelaksanaan PICK gitu tu, seluruh dunia berebut-rebut vaksin sebab dok cukup. Sebab satu dunia nak, sama macam mula-mula kita kena COVID, satu dunia nak pakai PPE, sarung semua-semua tu, memanglah bila banyak satu dunia nak pakai, kilang dok dah nak buat, jadilah kita itu masalah sampai face mask pun mahal, jatuh ke RM5, RM10. Sebab kita dok dah nak buat permintaan melebihi bekalan. Sama juga macam vaksin ni, mula-mula start dulu semua negara berebut, ada booking kilang buat vaksin ni yang saya nak pakai. Jadi boleh ke orang maju, negara-negara maju lah hak boleh vaksin-vaksin ni. Sebab tu negara-negara maju yang banyak dulu dapat herd immunity dan sebagainya. Kita cepat juga dapat kita dapat bekalan vaksin ni sebab kita ambil belaka mRNA, kita ambil Pfizer dan juga Sinovac dengan kerjasama negara China ni. Jadi masa tu apa saja hak terima kat kita, kalau kita kena ambil Sinovac lah yang terbaik. Kalau kita kena ambil Pfizer lah yang terbaik. Bukan kita kata mu ambil Sinovac tak kok, aku ambil Pfizer gagah lagi. Tak apa, dia kena Sinovac 50%. Maksudnya 50% pun tak semestinya 50% tu mudah kena jangkit dengan orang lain. Maksudnya 50% molek daripada 0% hak dah ambil vaksin langsung. Kadang-kadang orang tu dia ambil Sinovac, kena Sinovac tak buah mari lah. Zaman-zaman itulah, zaman masa PICK itu, zaman nak vaksin tu tak buah Sinovac, nak tunggu Pfizer kok. Nak tunggu Pfizer sudah-sudahan lambat boleh dan kena COVID dulu. Jadi masa tu vaksin pertama hak siapa kat dia, vaksin itulah yang terbaik. Dan alhamdulillah sekarang ni ramai dah hak dapat 2 dos lengkap. Ni fasa-fasa pemberian vaksin COVID-19 itulah. Daripada ni frontliner sampailah ke orang tua. Ni saya pergi laju lah ni. Ni memang kalau ikut nak cerita pengalaman masa nak start vaksinasi awal tahun hari baru tu, memang panjang cerita lah. Nak cerita 2-3 jam tak cukup lagi. Nak boleh ke setting peti tu kita berlakon macam mana. Yang Pfizer tu penyimpanan dia negatif 70 degree Celsius. Kita ada peti khas ni bawah ni, ULTF nama dia ni. Siap sebelum siapa tu memang kita orang berapa kali orang panggil buat simulasi. Sebelum siapa vaksin betul-betul ni nak berlakon dulu betul dan kedok buka simpan dalam peti lalu dalam masa berapa saat ni. So takut bila dia ada termometer dalam tu, kalau jatuh daripada suhu dia tu vaksin tu akan rosak.
Memang berlatih banyak kali, sampai dah alhamdulillah berjaya dah. Sampai sekarang ni pun kita masih terima vaksin-vaksin ni. Maksudnya persiapan tu sangat-sangat rapi kita buat daripada awal tahun ni untuk pastikan vaksin-vaksin disimpan dengan baik dan sampai kepada rakyat Malaysia semua. Boleh tengok majalah 3 banyak kali dah kan ubat-ubat tu. Ni alat-alat kita terima dah ni. Ni vaksin semua ni masuk macam mana masuk antarabangsa semua ni. Ni memang saya terlibat dengan langsung lah daripada hujung tahun lepas, sangat-sangat sibuk lah macam ni. Memang kerja tiap-tiap hari sampailah ke malam untuk nak cara kemudian ni meeting, nak ajar hospital-hospital cara pakai, cara simpan dan cara bagi sebagainya. Okey, masuk mitos fakta. Mitos fakta ni kita buka ke soalan lagi. Ni vaksin menyebabkan autisme. Ni vaksin-vaksin sebelum ni sebelum COVID-19 ni. Tiada kajian menunjukkan sebarang bukti mengaitkan vaksin dengan autism. Sebab apa? Sebab kajian daripada Andrew Wakefield ni telah ditarik sebab dia menipu. Tapi ramai anti vaksin yang masih guna kajian ni nak katanya vaksin ni bahaya sebab autism. Itu kena betul juga. Okey, seterusnya ni juga orang ramai yang query sebab apa vaksin ni cepat sangat tu. HIV tak jumpa pergi ubat siapa link, tapi COVID-19 ni kejap je jumpa. Dia kedok ni molek ni. Ada orang bunyi gitu juga. Untuk maklumat tuan-puan, COVID-19 ni saya cerita pada awal tadi, vaksin COVID-19 semua ni coronavirus disease 2019. Coronavirus ni macam sebelum ni pun anak beranak dia macam-macam dah ada. Contohnya MERS-CoV, kalau ingat dulu MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome, dekat orang Giaji kan, orang Giaji kat Tanah Arak semua tu ada penyakit kat unta tu, MERS-CoV-2. Lepas tu macam-macam dia, penyakit MERS pula dekat bahagian Korea Jepun hari tu ada. Nampaknya COVID belaka, coronavirus. Maksudnya penyakit-penyakit ni ataupun virus-virus ni anak beranak dia ni kita ada dah dalam lab kita ni. Dalam lab kita, lab kat KL tu ada dah anak beranak dia ni. Jadi bila mari pula anak beranak dia nama SARS-CoV-2 ni, saintis-saintis ni dia orang kata dia author ada dah daripada author kosong tu, daripada kosong tak ada benda, dia ada dah kajian dalam bekal tu untuk lakukan untuk buat sama ada daripada vektor atau yang dilemahkan dan sebagainya. Jadi dia bermula dengan sangat pantas. Satu lagi sebab apa dihasilkan dengan cepat, sebab saintis Cina daripada lepas Januari 2020 dia kongsi dah kepada semua negara ni. Bila kan sekarang dah canggih dah kan. Dia pembangunan vaksin itu start pada tu dia pun bermula dah sampailah semua negara ada benda ni untuk masing-masing buat kajian untuk buat vaksin. Dan pembangunan pun cepatlah sebab pelaburan besar-besaran. Kalau dulu wabak-wabak surun-surun ni contohnya macam virus Nipah dekat Negeri Sembilan itu kan dan sebagainya, dia stop je dekat Malaysia je kena ataupun Asia Tenggara je kena. Ada virus tu dekat Korea, Jepun je kena. Maksudnya bila nak buat kajian vaksin tu, siap-siap dia lah buat vaksin tu, nak kaji buat vaksin ataupun tapi hot ni satu dunia kena. Bila satu dunia kena dan efek dia kalau kita ingat itu awal-awal tu sampai kosong dekat Itali tu kosong, hancur lebur, UK hancur semua tak berhenti, belaka US berhenti, jadi ekonomi pun semua jatuh. Jadi pembangunan tu cepatlah sebab pelaburan besar-besaran di seluruh dunia ni nak buat vaksin untuk kembali ke normal, untuk bagi memulihkan ekonomi. Jadi sebab tu satu lagi cepat kita punya penghasilan vaksin ni. Alhamdulillah lah. Okey. Contoh yang saya boleh cerita tadi kan, kajian terdahulu ada dah hasil kajian terdahulu, ada SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, Middle East Respiratory Syndrome, anak-anak dia belakang ni. Okey, itu yang pertama. Mitos yang kedua, hot biasa orang cerita, kalau cocok mRNA ni akan ubah suara genetik. Dia tak ni? Kalau cocok vaksin mRNA ni, mana tu vaksin mRNA? Pfizer lah. Pandai. Ada siapa cocok Pfizer sini? Ke ada cocok Sinovac ke Pfizer belakang sini? Majority Pfizer. Oh, majority Pfizer. Oh, Pfizer clan belakang ni. Pfizer belakang. Ada orang kata kalau cocok vaksin mRNA Pfizer ni, kamu buah genetik kan kita ni.
dia kan jadi zombie kan. Macam-macam dengar macam-macam cerita dengar itu kan awal-awal tu. Kalau siapa-siapa hok belajar ingat lagi belajar biologi, mesti dia faham benda ni tok logik. Sebab apa? Sebab mRNA ni apa? Dia messenger kan. Dia messenger ribonucleic acid. Dia cepat. Bila dia duduk dalam sitoplasma genetik kita ni duduk simpan dalam DNA, betul tak? Dia genetik kita simpan dalam DNA. mRNA ni messenger je, penyampai je, dan mRNA ni bila masuk di dalam sitoplasma tu, dia duduk sekejap je pun dia mati. Duduk sekejap pun mati. Jadi dia tak ada kaitan, tak berinteraksi langsung pun dengan DNA dekat dalam nukleus tu. Jadi dok munasabah lah kalau orang belajar biologi, dia sengih dia tengok garuk ni. Tapi kalau orang tak tahu pasal biologi ni, dia percaya lah. Bahaya kan genetik kan jadi zombie kan. Macam-macam dia kan. Jadi kita kena betul orang tak tahu tu. Contohnya ni kan, vaksin mRNA, betul lepas suntik membaca ni. Bertindak ni cerita dah awal-awal tadi ni. Bagaimana bertindak. Okey, baik, seterusnya ada juga cerita isu halal vaksin ni. Macam mana ni? Halal ke tak ni vaksin ni? Nak cerita halal haram ni kita serah kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Tok Mufti kita. Musyarat khas Jabatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi agama Islam, ia kabar bahawa tujuan penggunaan vaksin COVID-19 ni adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan kerajaan. Bila Tok Mufti kata halal dah ni, maksudnya tak selesai bahagian kita kan. Tak perlulah kita nak ragui betul ke tak halal ni, betul ke tak ni. Kan kena paksa ke kerajaan suruh khabar halal ni kan kena kepotong gaji. Ada juga bunyi-bunyi buah-buah nakal gitu. Dah Mufti kata halal kan. Kalau kita tengok di negara-negara lain pun, contoh tokoh-tokoh ulama besar macam adik-adik semua kenal kot tokoh-tokoh ulama besar kan, Syekh bin Bayyah, Syekh Abdul Rahman As-Sudais yang tu imam besar Masjidil Haram tu, ramai cocok molek-molek ada cocok vaksin. Maksudnya dia pun ambil vaksin sama macam kita juga, tapi buat apa dia cocok molek ada ambil vaksin, kita duk bimbang halal ke tak ni. Maksudnya kita serahlah pada yang pakar. Kadang-kadang orang kata dah ya ke tak, dia vaksin lain, kita vaksin lain. Sama je. Kita vaksin Pfizer kita sama je dengan vaksin Pfizer hot negara lain. Vaksin Pfizer kita ambil daripada Belgium. Daripada Belgium tu mari ke kita. Sama je, dia daripada kilang-kilang yang sama seluruh dunia. Lepas tu kita berebut bekalan-bekalan vaksin dia. Okey, ada juga orang kata mitos seterusnya dah cocok dah kan, tak payah pakai pelitup muka ni. Lepas vaksin ni selamat dah kita. Kita kena terus amalkan rutin amal baharu walaupun telah divaksin. Sebab apa? Sebab kita masih lagi boleh dijangkiti, tetapi bahayalah maksudnya. Berbanding dengan kita dah vaksin, bila kita jangkit tu kohor teruk, lalu kena boleh masuk hospital dan sebagainya. Tapi kalau kita cocok vaksin dah, kita kuranglah jangkitan tu. Satu lagi dengan ancaman-ancaman baru ni, dengan ancaman Delta dan sebagainya, sekarang Omicron pula. Maksudnya virus tu dia sentiasa mutasi, mutate. Jadi amat berbahaya untuk kita. Jadi kita ambil dah 2 dos ni, sebab tu kita cadangkan untuk 3 dos pula, ada booster dose. Jadi bolehlah kita terhindar daripada penyakit ataupun kesan yang lebih teruk bila kita dijangkiti oleh wabak ni. Jadi kena pakai jugalah, sama macam dulu, pakai pelitup muka, walaupun jarak fizikal dan sebagainya tetap kena ada walaupun kita dah cocok vaksin. Ada juga orang tanya, vaksin memberikan perlindungan 100%. Betul ke tak ni? Tak semestinya kan. Sejarah memang ada khabar vaksin tu mengurangkan jangkitan wabak penyakit, contohnya macam rubella, measles, polio dan sebagainya. Tapi tak ada vaksin yang bagi perlindungan 100%. Selagi sebab wabak COVID-19 ni dia baru. Kita tengah kaji lagi. Lepas ada ni, kajian sedang berlaku. Sekarang pun ada lagi kajian ni. Maksudnya hak siapa dah ke kita ni, maksudnya hak lepas kajian dah tu. Ada juga orang kata tak boleh vaksin sebab tak boleh jadi bahan uji kaji.
Bukan, kita bahkan bahan uji kaji. Kita sebelum masuk vaksin masuk, sebelum diluluskan untuk penggunaan kat Malaysia, dia kena lepas dulu MPRA. MPRA itu National Pharmaceutical Regulatory Agency, NPRA, dekat Petaling Jaya tu. Waktu situ semua pegawai farmasi kawan-kawan saya belaka. Dia kata nak sampai vaksin, walaupun negara lain guna dah ni, masa awal-awal nak start daftar tu. Negara lain guna dah ni, nak masuk Malaysia, kena sapa dulu tu. Kalau ajak YBKJ tu dia kata beratus-ratus soalan. MPRA ni tanya syarikat pembekal. Maksudnya susahnya vaksin nak masuk kat Malaysia ni. Nak biar selamat, nak biar selamat dan juga berkesan untuk ni. Maksudnya tanya selamat kedok semua-semua ni. Bila selamat dia kan buat ada maklumat-maklumat dia. Vaksin ni dah digunakan pakai oleh berjuta-juta berapa orang, dan kajian menunjukkan orang beramal ni orang beramal ni je hok kena masuk ICU ramai ni. Semua maklumat-maklumat tu MPRA diterima dan MPRA terima. Lepas tu bila lulus dia pun bagi kelulusan untuk digunakan dalam rakyat Malaysia. Tu maksudnya kita selamat dah tu. Kita bukan jadi bahan uji kaji dah tu. Maksudnya kita lepas dah uji kaji tu, lepas dah kat negara lain, kita ambil selamat selesai dah dan kita guna dengan selamat tanpa was-was. Tapi benda-benda hak tambahan, contohnya macam selamat kedok untuk orang mengandung, selamat kedok untuk orang menyusu. Dulu mula kata selamat sebab apa? Sebab MPRA ini tak terima lagi kajian yang betul-betul yang mengatakan benda ni selamat. Jadi dia tak bagi lagi ni Pfizer tak boleh bagi untuk kanak-kanak, tak boleh bagi untuk orang mengandung. Sebab tu bila orang buat kajian dah, vaksin ni kan dalam pada masa yang sama dekat negara lain pun tengah sedang berjalan juga. Jadi dia adalah data-data tu. 10 juta, 20 juta orang dah cocok vaksin. 30 juta dah, beratus-ratus juta, bilion orang dah cocok. Ramai ni semua tak ada masalah benda-benda pun untuk orang mengandung. Jadi atau maklumat atau data tu ke MPRA pun kata okey selamat, okey boleh guna orang Malaysia, boleh dah cocok untuk orang mengandung. Maksudnya selamat lah, bukanlah jadi uji kaji dah tu. Maksudnya kita berasaskan data pada fakta-fakta yang tu. Jadi pada masa yang sama kita kajian tu terus berjalan sama ada untuk kanak-kanak. Macam kanak-kanak pun kita tak ada lagi kajian yang tepat kan. Walaupun ada negara-negara hak kata cocok dah budak umur 5 tahun hingga 12 tahun, tapi kat Malaysia ni kita tak start lagi. Sebab kita nak tunggu kajian yang betul-betul kata selamat baru kita cocok. Okey. Kat ni tu saja kot mitos-mitos. Ada lagi tak mitos-mitos hak bermain di fikiran ke, hak rajin dengar-dengar ke daripada adik-adik semua, boleh saya betul sini. Kalau saya tahu, saya khabar. Saya tak tahu, saya khabar semula. Lebih dari 5 minit ni. Ada tak? Tidur dah ke dah ni? Tak ada rasanya. Ya, clear dah ke dah? Setakat tu kot mitos-mitos hak sempat kupur banyak tu je lah. Ada hak orang kata kan, ada juga orang percaya hak lepas cocok vaksin nekat besi dekat bahu tu. Ada orang percaya tu. Waktu tak perlu saya betul kot tu. Waktu nampak sangat intelektual kita pun dapat menafikan dah benda tu. Dah betul ni dapat akanlah cocok besi situ dekat bahu kan kalau cocok tu. Atau orang main gora je tu kat Facebook, tapi orang duk viral-viral juga, tak percaya. Ada lagi tak yang perlukan pencerahan tentang vaksin ni? Boleh saya betul sini. Clear dah ke? InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Ya. Okay. Kalau clear, tu saja kot daripada saya. Minta maaf banyak lah, saya ambil masa 6 minit lebih sikit. Beginilah nasihat akhir saya, bolehlah pesan kepada mak ayah semua, kalau ada keraguan, bukan keraguan, kalau ada terima apa-apa WhatsApp dekat mesej WhatsApp ke, tanya dulu orang yang betul. Contohnya nak tanya orang kat klinik ke, tanya misi ke, tanya doktor ke, betul ke tak. Jangan main forward. Kadang-kadang main forward je. Lepas tu tunjuk wallahu alam dah betul ke tak. Jadi bila kita forward tu lah, orang mari debor. Contohnya mak cik ni nak cocok vaksin dulu dah ni, nak on the way pergi ke rumah.
Sapalah Mokngoh atau kod WhatsApp. Ini forward many times. Jenis ni forwarded many times. Ini bahaya takut tak buah cocok. Kena pula lepas tak buah cocok 2-3 hari lepas tu kena jakit vaksin, jakit COVID, lepas tu masuk hospital. Jadi siapa dapat bahagian sahang dosa tu? Kita takut memang ginilah. Masa awal-awal dulu kalau ikut sejarah kita start cocok tu memang susah sangat masa start kita nak start vaksinasi ni. Kalau ingat dulu Terengganu agak slow sikit mula-mula tu. Kalau ikut kat stadium tu tutup Membadak tu 30% je daripada 100% kita bagi 30% je orang makcik-makcik mari berani cocok. Lepas tu alhamdulillah baru ramai cocok. Sebab apa? Sebab takut benda-benda gini lah. Kalau ada benda tu kena pastikan dulu betul ke tak, barulah jangan percayalah dekat forward WhatsApp tu. Kalau bahaya tu, kalau betul-betul bahaya ke ataupun sakit jantung ke, doktor dulu meninggal sebab doktor dulu hok kena cocok dulu kan, baru orang lain kan. Jadi doktor ni hok lagi tahu dia ni berani cocok tu, apatah lagi kita hok baru nak mendapatkan pencerahan ni. Okey, sekadar itu dulu daripada saya tentang vaksin COVID-19 ni, mitos ataupun fakta, segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik semua yang sudi dengar perkongsian saya. Terima kasih juga kepada penganjur Majlis Perwakilan Pelajar KQT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Penceramah Encik Muhammad Syafiq bin Yusof. Majlis dengan ini memberikan ruang buat para hadirin bagi mengutarakan sebarang soalan yang berkaitan dengan vaksin. Nak tanya soalan pasal luar pada vaksin pun boleh. Pasal ubat ke pasal benda ke. Clear dah ke dah ni? Syafiq boleh kebenaran. Saya nak tanya, apa pendapat Encik Syafiq tentang vaksin booster tu? Maksudnya macam, kenapa macam ada lagi kita kena ambil vaksin? Maksudnya ada pula dos ketiga lah. Macam tu. Okay, vaksin booster ni macam saya sebut tadi, kajian pasal coronavirus COVID-19 ni masih lagi berjalan. Maksudnya kita masih lagi kaji macam mana nak mampu 100%. Learning walaupun kita cocok dah, tetapi kita
Ni semua ejaan. Cik Syafiq ada masalah line kot. Baik, baik, baik. Kau dengar ke semua? Boleh? Sampai putus lah kebah virus dah rasanya. Kebah virus COVID dah, saya masuk ke handset pula. Okey, saya respon kepada soalan tadi tak. Molek rock booster. Okey, macam saya kata tadi, dia kajian tentang virus COVID-19 ni memang masih lagi berjalan. Maksudnya virus tu sedang bermutasi. Kejap ada varian ni, kejap varian beta, lepas tu delta, lepas tu delta 1, lepas tu omicron dan sebagainya. Hot terbaru sekali omicron. Hot tu hot kita tengah the boss kat Malaysia ni. Jadi Saya tutup ni dulu. Jadi kita masih ada kebiasaan. Jadi kajian hot terbaru dia dinama kajian tu dinamanya dia kaji lepas vaksin kita masuk dalam badan kita, dia buat kajian sama ada vaksin tu dalam badan kita tahan berapa lama. Sebab tahan berapa lama dalam badan kita kan. Contohnya takutlah sekejap lepas tahun hilang ataupun kita nak cocok jarak tahun dan sebagainya. Bila kajian tu buat, kita nampak kajian Pfizer tu lepas 6 bulan dia turun. Lepas kita cocok Pfizer, lepas 6 bulan tu kadar imuniti dalam badan tu dah berkurang. Kalau Sinovac lepas 3 bulan. Sebab itulah kebanyakan negara di dunia ni dia memperkenalkan namanya booster dose. Maksudnya dos ketiga ditop up pula supaya paras imuniti dalam badan kita sentiasa di paras yang optimum untuk halang jangkitan-jangkitan seterusnya. Tetapi kalau dua dos tu dok lah kita kata walaupun dua dos dok ambil booster, dua dos ni dok jadi benda-benda dah ataupun hilang dah imuniti dia. Dok, maksudnya 3 dos tu lagi bagus, lagi kuat kadar imuniti tu berbanding 2 dos. Sebab tu ramai kita start dah cocok booster dos ni kepada frontliner dan sebagainya. Dan start berbagai semalam saya meeting semalam, bermula hari ni semua 18 tahun ke atas boleh cocok dah booster dose. Maksudnya adik-adik semua hak lepas dah, kalau Pfizer dia kena sekurang-kurangnya lepas 6 bulan daripada dos kedua gitu. Kena bilang 6 bulan lepas dos kedua itu. Lepas dah 6 bulan boleh kontak mana-mana klinik yang berdekatan hak cocok, hak ada buat vaksin COVID-19 ni, bolehlah cocok di klinik. Ya, buat kat klinik swasta. Tapi tak bayarlah, free lah. Boleh rujuk senarai klinik-klinik GP swasta tu di Facebook JKN Terengganu. Ia ada senarai sekali nombor telefon. Boleh buat temu janji dan cocok situ untuk booster dose. Semua boleh dah cocok ni. Cocok dah. Tapi kalau saya tanya saya pendapat saya, boleh ambil dah. Daripada 2 dos, kalau 3 dos lagi bagus, lagi gagah immunity kita berbanding 2 dos. Tapi kalau yang ada sejarah contohnya lepas 2 dos hari tu lembek tak nak bangun. Contohnya memang dok orok badan, lepas tu rasa tu allergic semua tu. Takut nak ambil dos ketiga, kalau tak mau ambil pun tak apa, tak ada masalah. Ni dia dok mandatory lah. Kalau dulu 2 dos tu memang walaupun dia kata dok mandatory tapi nak masuk dine in, nak masuk
tengah makan dalam kedai pun kena 2 dos kan. Maksudnya gitu, tapi untuk 3 dos ni dia taklah sampai semua wajib 3 dos. Dia optional, siapa nak ambil boleh, tak buat ambil tak apa. Tapi nak ambil boleh contact klinik swasta yang berdekatan untuk ambil dos ketiga, booster dos tu. Okey, jelas ke? Jelas. Terima kasih, Syafiq. Ada soalan lain? Maaf tuan, nak tanya satu soalan. Aha. Tadi macam kau kata dalam 6 bulan immunity kita akan drop untuk yang Pfizer. Ya. Jadi ada tak kemungkinan untuk yang ambil Pfizer atau Sinovac ni dia kena cocok setiap 6 bulan ataupun setiap tahun untuk booster? Oh, setakat ni tak lagi. Setakat ni tak lagi dah. Sebab tu saya kata dia masih lagi dalam kajian. Maksudnya tidak. Okey, kita dalam guidelines setakat ni kita pakai Hotning untuk tahun-tahun akan datang. Kita tak ada lagi gitu. Dia setakat ni kajian yang terbaru drop 6 bulan. Lepas tu jadi kita boleh ambil third dose. Lepas ambil third dose ni mungkin dia buat pula kajian lepas tahun depan contohnya. Tahun depan bila contohnya 80% daripada kita punya rakyat Malaysia dah dilengkapi third dose contohnya 3 dose. Dia buat kajian contohnya tahun depan tak ada dah okey. Contohnya kurang dah okey. Sampailah tu mungkin padang 3 dose je. Berhenti dah. Dia bergantung kepada keadaan masa tu. Sekarang ni kita tengok sekarang ni walaupun 2 dos tapi kes kurang sekarang ni kan. Tapi walaupun kes kurang tetapi banyak ada lagi kes-kes yang kemasukan ke hospital ataupun kematian dan sebagainya. Walaupun kematian dan kemasukan ke hospital tu kebanyakannya kalau kita tengok di data di Terengganu kebanyakannya memang yang inilah yang vaksin dok matang. Maksudnya dia cocok vaksin dah tapi dak lepas lagi 2 minggu tu. Dan satu lagi golongan yang hot dog vaksin lah, macam mokcik hot dog vaksin tu kebanyakan golongan ni hot duduk dekat ICU sekarang ni. Tetapi dia akan tengoklah tahun depan pula bila ramai-ramai dah tu akan membentuk imuniti kelompok 3 dos belaka. Jadi vaksin virus payah dah masuk. Jadi padang ke hot tu saja. Jadi tak ada dah mungkin tak ada dah untuk dos tambahan. Dia bergantung kepada masa tu. Bila keadaan masa tu baru saintis ataupun pengkaji-pengkaji ni akan buat keputusan. Lepas ni okey kita setakat ni dulu. Tapi setakat ni kita ambil booster dose dulu. Ada soalan lagi? Okay. Soalan lain lagi ke? Okay, jelas lah ke dah ni? Jelas, insyaAllah. Jelas. Ada ambil cair vitamin C boleh mengubati virus COVID-19. Ada lagi lah vitamin lain. Batu sauda kan. Boleh, tak ada masalah nak makan batu sauda ke nak makan vitamin C ke, tak ada masalah, makan je. Ikhtiar kita kan. Tapi tidaklah jangan sampai makan ni tak boleh ambil benda lain, nak makan ni je. Tak boleh ubat-ubat masuk hospital, tak boleh makan ubat-ubat hospital, nak makan batu sauda ni je. Tu tak betul lah tu. Ubat-ubat hot duduk dalam hospital tu memang kita dah buat kajian kajian berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang dah yang masuk dalam kajian tu yang membuktikan benda tu selamat dan berkesan. Batu sauda ni tak ada lagi kajian yang khusus yang kata boleh mengubati COVID-19. Tapi kalau orang nak amal kita tak halang apa, boleh amal, tak ada masalah. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya Sekejap, ada saya soalan lagi. Sekejap Maaf. Soalan ke? Ada, sekejap. Saya ingat ke ni? Ke tu? Saya ingat. Ayah nak lihat saya buat straight. Straight.
Okey, ada soalan lagi? Lepas ni kalau nak buat program bolehlah. KKT nak panggil lepas ni lah. Tahun ni kita sibuk dengan vaksin, tapi kuranglah kita buat aktiviti dengan sekolah dan dengan universiti ni. Tapi akan datang kalau dah sibuk dah, boleh dah nak join, nak kolaborasi untuk buat program di KQT pasal ubat, pasal farmasi ni. Bolehlah ajak kita. Nombor telefon ada dah tu, bolehlah nak tu. Untuk akan datang. Macam ni Encik Syafiq, ada orang tanya. Kenapa ada macam ada kalau ada setengah wanita ni dia vaksin, lepas tu macam dia ganggu hormon, maksudnya ganggu period tu. Kenapa macam ada orang tanya. Okey, macam saya kata tadi, dia punya kesan sampingan. Kesan sampingan ni maksudnya dia tak semestinya disebabkan vaksin dan tak semestinya disebabkan oleh orang tu. Maksudnya ada orang kena, ada orang tak kena. Ada orang kena, ada orang tak kena. Macam makan udang lah. Makan udang lah. Ada orang makan udang kata tak boleh makan. Makan je bedang. Ada orang tak ada masalah. Sama juga macam benda baru-baru ni, macam vaksin. Ada orang kena benda tu, ada orang tak kena. Tapi bila ada kena tu, kalaulah tidak bahaya, contohnya macam period tu betul lah. Lepas tu lepas bulan 2 tu okey dah, ataupun selepas bulan tu kembali normal, tak ada masalah lah. Bolehlah, maksudnya kesan tu dah beransur pulih seperti sedia kala. Tapi kalaulah benda tu kohor teruk, contohnya macam siapa teruk lah, orang puan yang tahu ni, kita nak terang banyak berapa je. Kohor teruk siapa tak selesa ke benda ke, senggugut, berpanjangan dan sebagainya ni, bolehlah lapor dalam MySejahtera dan sebagainya. Lepas tu lah dia orang akan buat hubung kait sama ada betul-betul disebabkan vaksin ataupun sebagainya, dan rawatan susulan lah, kena makan ubat hormon lah, dan sebagainya. Tapi macam saya kata tadi, dia kalau ikut dalam senarai kesan sampingan tu tak ada lagi. Setakat ni saya tengok hormon imbalance, maksudnya ketidakstabilan hormon tu. Tapi kalau kena ke orang tu mungkin kena lapor lah. Kena lapor. Bila ramai orang lapor, contohnya dalam satu Malaysia ni 20,000 orang puan lapor ada kesan sampingan ni. Bila lapor dah tu, lepas tu kajian MPRA kata ramai orang kena ni, jadi dia masuklah dalam tu. Dia masuklah dalam senarai kesan sampingan tu. Bila masuk dalam senarai kesan sampingan tu, jadi maksudnya orang tu berwaspada lah. Orang yang ada masalah hormon imbalance ni, dia nasihatkan tidak boleh ambil. Itu yang terjadi. Itu asal usulnya bila kita tahu kesan sampingan je kenapa. Bekok kelenjar. Setakat nak kita dengar bekok kelenjar. Kelenjar ni bekok. Maksudnya sebab ramai sangat orang kena, lepas tu orang lapor. Maksudnya dia pun kesan awal-awal dah. Tapi sebab benda tu tidak memudaratkan, dia boleh proceed lah, walaupun bekok kelenjar dia akan pulih. Tapi kalau hormon imbalance ni tak ada lagi orang lapor secara ramai-ramai. Jadi kalau betul boleh lapor, dan dia orang akan buat kajian sama ada betul-betul ada hubung kait ke tak. Tapi atas keterukan tu lah, kalau teruk sangat tu kena lapor kepada doktor klinik untuk rawatan susulan lah. Jelas ke? Jelas. Terima kasih. Okay. Lepas tu ada lagi. Ada orang tanya, apa ni, kalau macam orang yang alergik dengan vaksin, dia macam doktor akan bagi obat lain ke, ataupun macam memang dia tak akan ambil vaksin lah, macam mana? Okey, kalau soalan yang bagus. Kalau orang alergik, maksudnya memang tak boleh ambil vaksin. Memang kalau orang tak boleh ambil vaksin ni, dia memang bahasa sains dia contraindicated. Memang gana-gana pun jangan ambil. Kalau ambil, dia boleh memudaratkan diri dia. Contohnya macam pesang ataupun bekok muka ataupun masalah lain lah. Jadi orang-orang ni selepas disahkan oleh doktor dekat klinik pelbagai perubatan yang individu tersebut tak boleh ambil vaksin, kita akan bagi sijil. Sijil maksudnya pengesahan yang orang ni tak boleh ambil vaksin, dan
kita akan upload dalam MySejahtera supaya kesianlah dia tak boleh ambil vaksin, tak boleh ambil, tak boleh masuk Kopi Komplek, tak boleh masuk kedai dan sebagainya. Jadi tetap kita akan masukkan dalam MySejahtera juga. Dan soalan tadi, akan ada ubat lain ke tak? Tak. Itu tujuan vaksin ni. Herd immunity ni, imuniti kelompok, nak lindungi orang-orang gini ya. Orang-orang yang tak boleh ambil vaksin sebab allergik ni. Jadi makin ramai, makin tu dia dilindungi dalam herd immunity lah. Jadi dia tidak diberi apa-apa vaksin lah. Maksudnya tidak dilindungi, tapi dilindungi oleh herd immunity kat sekeliling dia. Gitu. Okay, terima kasih Cik Syafiq. Okay. Ada sesiapa ingin melontarkan soalan lagi? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan berakhirnya ucapan penceramah kita dan sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Terlebih dahulu, majlis merakamkan jutaan terima kasih buat semua hadirin. Sebelum saya menutup majlis, izinkan saya menyampaikan beberapa rangkap pantun. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Dengan ini, saya sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Cik semua. Syafiq. Terima kasih semua. Baik, Syafiq. Okey, dengan ini majlis bersurai.